Segregasi bermaksud pengasingan, pemisahan, pemecilan berkaitan sosial atau etnik antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Polarisasi pula bermaksud sikap perkauman yang menjadi asas masalah utama perpaduan antara kaum atau etnik yang berbeza di sesebuah negara. Oleh itu, segregasi membawa polarisasi kaum bermaksud pengasingan antara etnik berbilang kaum akan mencetuskan masalah yang melibatkan perkauman di sesebuah negara. Segregasi berpunca daripada pelbagai faktor. Antaranya adalah faktor ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu perkara yang penting dalam sesebuah negara. Jika kita dapat teliti dengan lebih terperinci, kita dapat melihat jurang pendapatan antara kaum amat ketara sekali. Kebanyakan kaum Melayu berpendapatan sederhana, begitu juga dengan kaum India. Manakala kadar pendapatan kaum Cina pula sangat tinggi. Hal ini berkait rapat dengan faktor pekerjaan antara kaum. Perbezaan pendapatan antara kaum ini akan mencetuskan perasaan iri hati dan prejudis dalam kalangan kaum, dan ini akan menyebabkan segregasi yang membawa kepada polarisasi kaum. Selain itu adalah faktor penempatan, iaitu pengasingan tempat tinggal. Sejarah telah membuktikan pada tahun 1920-an di mana pola pendudukan adalah terasing. Sebagai contoh, orang Melayu tinggal di kawasan desa dan pinggir bandar. Orang Cina tinggal di kawasan bandar, manakala orang India tinggal di kawasan ladang-ladang getah. Keadaan ini masih wujud dan dapat dilihat sehingga kini, terutamanya di bandar-bandar seperti Kuala Lumpur. Kuala Lumpur merupakan ibu negara Malaysia, di mana terdapat beberapa kawasannya hanya tertumpu kepada satu-satu golongan etnik sahaja. Sebagai contoh, orang Melayu tertumpu di kawasan Kampung Baru, orang Cina tertumpu di kawasan Pudu, manakala orang India tertumpu di kawasan Brickfield. Jika kita lihat pola pendudukan sedemikian, adakah wujud komunikasi antara kaum? Perpisahan ini masih menunjukkan masyarakat masih mempunyai perasaan atau pandangan negatif yang akan menimbulkan ketidakpuasan hati antara kaum. Faktor seterusnya adalah pengasingan pendidikan. Pendidikan adalah satu aspek pembangunan sosial yang dianggap sangat penting dan mampu mencetuskan perubahan dalam sesebuah masyarakat. Pendidikan bukan sahaja dapat menyediakan masyarakat yang celik huruf dengan kebolehan menulis, membaca dan mengira, malahan dapat menyediakan masyarakat tentang ilmu pengetahuan yang boleh dimanfaatkan untuk memajukan diri dan masyarakat. Namun demikian, pada zaman pendidikan kolonial, pihak British telah memperkenalkan 4 aliran pendidikan yang berbeza di Tanah Melayu, iaitu Sekolah Vernacular Melayu, Tamil, Cina dan Inggeris. Daripada itu, kita dapat lihat bahawa pengasingan pendidikan juga membawa kepada pengasingan kaum. Pekerjaan juga merupakan salah satu faktor berlakunya segregasi yang membawa polarisasi kaum. Pekerjaan di sini kita boleh kaitkan dengan pengasingan pekerjaan. Pengasingan pekerjaan boleh dilihat apabila Melayu kebanyakannya bekerja sebagai petani, Cina bekerja sebagai pelombong, manakala India pula kebanyakannya bekerja sebagai penuri getah. Pengasingan pekerjaan ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati antara kaum. Sebagai contoh, pada zaman pemerintahan British telah membiarkan masyarakat Melayu untuk terus kekal menjadi petani. Hal ini telah menyebabkan perasaan tidak puas hati dan hak Melayu tertindas. Oleh itu, pekerjaan adalah salah satu faktor berlakunya segregasi yang membawa polarisasi kaum. Antara kesan dari polarisasi kaum akan menyebabkan kesejahteraan dan keamanan negara terjejas. Kita dapat melihat sendiri bahawa masih wujudnya salah faham dan pandangan yang negatif terhadap kaum-kaum lain disebabkan sifat perkauman. Sifat perkauman akan memecah belahkan kaum dan akan memberikan kesan dalam jangka masa yang pendek dan juga kesan dalam jangka masa yang panjang. Sebagai contoh kesan dalam jangka masa yang pendek, kita lihat dari segi pekerjaan. Jika orang Melayu maupun orang India tidak diberikan peluang pekerjaan di kebanyakan perniagaan yang dimiliki oleh orang Cina, sudah pasti akan menimbulkan perasaan tidak puas hati dan pandangan yang negatif. Jika kita lihat dalam jangka masa yang panjang pula, perasaan tersebut akan menjadi lebih teruk dan mendalam sehingga boleh menyebabkan rusuhan kaum berlaku. Seperti yang pernah berlaku di negara kita pada 13 Mei 1969.
Maka dapat disimpulkan bahawa kesejahteraan dan keamanan negara akan terancam jika tiadanya perpaduan antara kaum. Kesan daripada polarisasi kaum ini juga ialah akan menyebabkan demokrasi tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini kerana setiap kaum akan cuba untuk mendapatkan hak kerayaatannya masing-masing. Sebagai contoh, parti-parti politik akan cuba untuk mengambil peluang menimbulkan perasaan kurang senang hati dalam kalangan rakyat dan seterusnya akan menyebarkan propaganda yang berkaitan dengan isu perkauman. Hal ini akan mempengaruhi minda setiap kaum dan membawa kepada pergaduhan akibat tidak puas hati, seperti mana yang kita lihat pada peristiwa 13 Mei 1969 yang berpunca daripada pilihan raya umum kerana ketidakpuasan hati yang telah timbul dalam diri masyarakat. Selain itu, wujudnya jurang komunikasi antara kaum. Hal ini demikian kerana kehidupan secara berpuak bersama dengan kaum masing-masing menyebabkan masyarakat pelbagai kaum mengalami kesukaran untuk berkongsi pendapat bersama dengan jiran tetangga yang berlainan kaum. Jika perkara ini berterusan, maka ia akan mewujudkan masyarakat yang mempunyai persepsi negatif terhadap satu sama lain, lebih-lebih lagi terhadap orang yang berlainan kaum. Dan bahkan, jurang komunikasi juga menyebabkan masyarakat tidak kenal dan tidak memahami adat dan budaya kaum lain. Maka, masalah jurang komunikasi merupakan kesan kepada perpecahan kaum dan juga menyebabkan masyarakat tidak bersatu padu. Akhir sekali, polarisasi kaum juga memberi kesan terhadap ekonomi negara. Keharmonian negara merupakan punca mengapa pelancong berminat untuk melancong ke negara kita. Kedatangan pelancong amatlah penting kerana sektor pelancongan merupakan sumber pendapatan ekonomi negara. Namun, jika negara kita sendiri mengalami isu perkauman di mana masyarakat hidup secara berasingan dan tidak bersatu padu, ia akan memberi kesan terhadap kedatangan pelancong ke negara kita. Oleh itu, keadaan ini akan memberi kebimbangan terhadap pelancong dan secara tidak langsung akan menjejaskan ekonomi negara. Kesimpulannya, berdasarkan tugasan kumpulan yang telah diberikan kepada kami yang bertajuk Segregasi Membawa kepada Polarisasi Kaum, kami dapat menyimpulkan bahawa terdapat beberapa faktor berlakunya segregasi dan kesan kepada polarisasi kaum. Secara keseluruhannya, polarisasi kaum mendatangkan kesan yang negatif bukan sahaja kepada kehidupan masyarakat pelbagai kaum, malah mendatangkan impak yang negatif kepada negara. Perpaduan antara kaum merupakan kunci kepada kesejahteraan negara. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.